Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan lihat atau kita siri ulang kaji bab 9 iaitu cuaca angkasa lepas. Dalam bab ini kita akan lihat aktiviti matahari yang memberi kesan kepada bumi dan cuaca angkasa lepas ya. Kita lihat antara aktiviti matahari yang memberi kesan kepada bumi di mana struktur matahari, fenomena pada permukaan matahari dan magnetosfera bumi ya. Kita lihat dulu struktur matahari. Di mana ini ialah matahari. Itu ialah fotosfera, corona. Fotosfera yang merah ni, corona yang kuning ni. Kemudian kromosfera, kromosfera yang sini ya. Seterusnya zon perolakan. Ini dekat sini ya, zon perolakan. Di mana dekat tengah-tengah ni ialah teras. Dan di sini ialah zon radiasi. Ya, ni yang awak kena tahulah ya, struktur matahari. Kena ingatlah. Ingat je yang tengah-tengah ni teras ya. Yang besar merah ni ialah fotosfera. Yang kuning ialah corona. Yang bulat ni ialah kromosfera. Yang dekat sini ialah zon perolakan. Perolakan ni kalau awak ingat, dia macam kalau kita didihkan air. Wap yang panas akan naik, wap yang sejuk turun. Dia macam tu ya, dia berkitar. Tingkatan 2 dulu kita ada belajar. So dia umpama macam tu lah, sama ya. Selepas tu di sini, dekat sini, dekat zon perolakan, ini ialah zon radiasi ya. Seterusnya mari kita lihat fenomena pada permukaan matahari. Apakah fenomena-fenomena yang berlaku pada permukaan matahari? Dekat sini kita akan nampak tompok matahari ya. Tompok matahari ni ialah suhunya lebih rendah berbanding dengan granul. Granul yang ini. Lokasinya lokasi letusan di fotosfera. Dia berlaku di fotosfera yang tadi ya, yang cikgu tunjuk tadi. Yang besar tadi ya. Yang tu. Yang back. Yang ni. Dekat sini. Dekat sini. Itu ialah ada tompok matahari ya. Di mana ia mempunyai suhu dia lebih rendah tadi. Yang ini granul ni dia kelihatan berbutir. Macam kalau kita nampak tu berbutir-butir ya. Dia berlaku di bahagian atas zon perolakan bagi plasma yang sangat panas ya. Itu ialah granul. Kemudian di kitaran suria ni ialah aktiviti tompok matahari mengikut pusingan 11 tahun ya. Tompok matahari ya. Pusingan 11 tahun. Seterusnya mari kita lihat. Semarak suria ini fenomena lagi masih ya. Semarak suria ni dia berbentuk gelongan besar atau lajur melengkung. Dia macam ni. Ingat dia punya gambar dia. Terdiri daripada gas menyala di sebelah atas tompok matahari. Dia di sebelah atas tompok matahari ya. Jadi dia adalah gelongan besar atau lajur melengkung ya. Kemudian nyalaan suria. Nyalaan suria ni berbentuk lajur yang terdiri daripada gas bercas ya. Kerap berlaku berdekatan dengan tompok matahari
Okey, jadi letusan gas zarah yang bercas ke angkasa lepas. Ya, letusan gas zarah gas yang bercas ke angkasa lepas. Letusan ya. Okey, dia hampir sama juga kan? Tengok gambar dia. Okey, seterusnya kita lihat ni lentingan jisim corona di mana ia ialah berbentuk awan besar. Yang ni. Letusan gas yang bermagnet. Ya. Angin suria, okey, awak tengok angin suria ni dia ada benda macam ni. Tengok gambar dia macam lain sikit kan? Ini mungkin kita boleh ingat ni dua ni, lentingan jisim corona sebab dia macam awan besar dan letusan gas yang bermagnet. Kalau angin suria ni terdiri daripada zarah dalam plasma seperti elektron, proton dan zarah alfa yang meletus dari matahari ke angkasa lepas pada kelajuan yang tinggi. Okey, dia membawa medan magnet antara planet. So, awak nampak dia warna biru macam ni, itu ialah angin suria. Mungkin awak boleh ingat melalui gambar ya. Melalui gambar ni awak, oh ini angin suria. Yang ni lentingan jisim corona sebab dia ada macam awan besar ya. Okey, seterusnya kita lihat magnetosfera bumi. Okey, kita ambil dari perkataan magnet di situ. Di mana definisinya ialah ruang dalam angkasa lepas yang meliputi bumi. Ruang dalam angkasa lepas yang meliputi bumi. Ia terbentuk daripada interaksi antara medan magnet yang dibawa oleh angin suria dengan medan magnet bumi. Okey, cikgu ulang. Ruang antara angkasa lepas yang meliputi bumi berbentuk maksudnya medan magnet yang dibawa oleh angin suria tadi yang kita tunjuk. Dia menghalang gas zarah bergas dalam angin suria sampai ke bumi. Okey, menghalang zarah bercas dalam angin suria sampai dia tak bagilah ya. Dia melindungi hidupan di bumi daripada kesan buruk disebabkan oleh angin suria. Sebab angin suria ni dia boleh membawa kesan buruk lah. Jadi magnetosfera bumi lah yang menghalangnya ya. Okey, jadi dia mengurangkan dikenakan oleh Okey, fenomena cuaca angkasa lepas, fenomena yang berlaku di permukaan matahari dan angkasa lepas. Okey, contohnya di permukaan matahari, okey, kita ada tompok matahari, semarak suria, nyalaan suria dengan jisim corona. Mana di angkasa lepas ada angin suria, ribut pancaran suria, ribut magnet ribut geomagnet. Penukaan angkasa lepas di mana abad ke-11 China mencipta serbuk letupan dan menggunakan roket primitif. Pada tahun 1609 teleskop pertama digunakan oleh Galilei. Okey, awak ingat teleskop Galileo Galilei yang pertama. Kemudian pelancaran satelit pertama USSR Sputnik. Manusia pertama di orbit Yuri Gagarin dalam USSR Vostok 1. Kemudian manusia pertama tiba di bulan ialah Neil Armstrong. Okey, ini adalah mana ini ialah Yuri Gagarin. Okey, Yuri Gagarin ni yang pertama sekali di orbit. Manusia pertama di orbit. Okey, dan Neil Armstrong ialah manusia pertama yang tiba di bumi ya. Okey.
Dan okey, penerbangan pertama ke Mustari US ialah Pioneer 10. Penerbangan pertama kapal angkasa ulang-alik ialah US 2 ya. Okey. Okey, ni sikit lagi ya. Ini ialah penerbangan pertama ke Neptune pada tahun 1989 dan US melancarkan teleskop angkasa lepas Hubble dari kapal angkasa ulang-alik Discovery dan satelit Malaysia Miasat 1 dan Miasat 2 dilancarkan. Okey, dan tahun 2000 Metro satelit Malaysia pertama Tiongsat 1 dilancarkan. Kemudian penubuhan agensi angkasa dan pembinaan stesen angkasa antarabangsa siap sepenuhnya. Ini gambar dia. Ini ialah teleskop angkasa lepas Hubble. Ni gambar dia. Kemudian stesen angkasa antarabangsa ISS ya. Okey, ini ialah sikit lagi aplikasi-aplikasi dalam teknologi dalam angkasa penerokaan di mana satelit ni kegunaan dia kumpulkan maklumat cuaca angkasa. Okey. Penderaan jauh, remote sensor, okey. Kemudian pertahanan dan telekomunikasi. Ni ialah kegunaan satelit. Boleh ingat 212 pun tak apa, untuk pertahanan, untuk telekomunikasi ya ni. Kemudian kuar angkasa dia macam ni ya. Rupa dia macam ni, mengumpul maklumat angkasa dan menghantar kembali ke bumi. Dia kumpul dulu maklumat di angkasa, kemudian dia hantar ke bumi macam tu. Okey, seterusnya. Seterusnya ialah ini teleskop angkasa lepas. Teleskop angkasa lepas. Ada. Tengah sikit lagi. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey. Boleh. Okey. Alhamdulillah. Kak rehat dulu. Buang Maya, blur. Ya. Okey, Kak ya. Bye. Bye. Okey, di mana? Ini teleskop angkasa lepas. Okey. Kemudian mengukur altitude bintang. Okey, teleskop angkasa lepas. Selalu kita lihat teleskop tu di bumi kan, tapi di angkasa lepas dia mengukur altitude bintang, mengesan aktiviti dan gelombang radio dalam angkasa lepas. Mengesan aktiviti dan gelombang radio. Dia boleh kesan aktiviti lah. Ya. Roket pula, roket ni dia menghantar manusia, kuar angkasa dan satelit ke angkasa lepas. Dia boleh hantar manusia. Kuar angkasa yang tadi tu kan, yang awak nampak tadi tu, dan satelit ke angkasa lepas. Okey, penderaan jauh ni, dia boleh mengumpul dan merekodkan maklumat dari jarak jauh. Macam tu ya. Okey.